Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹晚上好， Mari sama-sama kita berdoa sekali lagi, kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. 我们一起来祷告，求主帮助我们来听神的话语，使他的话语可以来带领我们每一位。 Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama datang memuji, menyembah kepadamu. 感谢主，今天晚上我们可以一起来到这里来敬拜赞美我们的主。 Dan tiba saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman 这时 Tuhan. 刻我们也要读你的话语，也思想你的话。 Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, 求主帮助我们， Engkau sendiri yang boleh memberikan pengertian kepada kami. 也让我们可以明白你的话， Sehingga maksud firman Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. 使我们也可以在我们的生命当中行你的话。 Pakai kedua hamba-Mu ini, 求主来使用我们这两位仆人。 Engkau yang menopang mereka. 求你也扶持我们， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan 奉 mengucap 靠耶 syukur. 稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Baik, kita malam ini akan membahas satu tema mengenai Incarnation, the Channel of the Grace. 今天晚上我们要思想一个话题，就是道成肉身，成为祝福的广道。 Mari kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. 我们一起打开圣经，在约翰福音的第1章14到17节， Kita membaca bersama-sama bagian ini, 我们一起读这段。 baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Mandarin. 先用印尼语，然后再用中文一起读。 Baik, mari kita membacanya bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus." 道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰为他做见证，喊着说：“这就是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。” Sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. 过一段时间，我们一起要庆祝圣诞节了。 Saya yakin dan percaya kita diliputi dengan satu sukacita yang besar ketika kita merayakan momen-momen Natal ini. 我相信，当我们在庆祝圣诞节的喜乐，我们的心里都充满着有喜乐。 Tetapi di dalam realita ketika kita merayakan Natal, 但是事实上，在我们庆祝圣诞节的时候， kita melihat bahwa situasi di dalam dunia ini justru semakin lama semakin semrawut. 我们看这世界越来越混乱。 Nah, di dalam sebuah novel yang ditulis oleh seorang penulis asal Swedia yang bernama Fredrik Backman, 有一个小说，作者是瑞典的作者，叫 Fredrik Backman。 dia menulis sebuah novel yang berjudul A Man Called Ove. 他写了一本小说，叫《超难搞的先生》。 Seorang pria yang bernama Ove. 有一位男生叫 Ovi。 Di dalam novel ini bercerita tentang seorang Ove. Dia adalah seorang kakek tua yang sangat kolot dan keras kepala. 在小说里写 Ovi 是一个老是固执、喜欢发牢骚、爱发怒的一个老人家。 Dia orang yang sangat kaku dan juga orang yang sangat pemarah. 他很死板，也爱发怒。 Tetapi dia juga mempunyai satu kegiatan dan rutinitas yang sangat-sangat teratur di dalam kehidupannya. Dari pagi sampai malam dia punya jadwal yang sangat teratur dia lakukan setiap harinya. 而他的生活作息都很整齐的，从早上到晚上，他都排得很整齐的去做。
Di dalam kompleks di mana dia tinggal, dia dikenal sebagai seorang yang sangat perfeksionis. 在他住的小区里，他都被认识成一个非常完美、一个完美主义者。 Ketika menjalani kehidupannya, 当他过生活的时候， maka di dalam novel itu diceritakan bahwa Ovi ini ternyata adalah orang yang penuh dengan luka di dalam kehidupannya. 在这小说写 OV 他的生活是充满创伤的， Dia merasa bahwa hidupnya itu tidak berarti lagi. 他觉得他的生命生活已经没有意义了。 Dia sangat mencintai istrinya, tetapi Tuhan memanggil istrinya itu pulang ke surga. 但他非常爱他的妻子，但是上帝已经把他的妻子接回天家。 Setelah istrinya meninggal, tidak lama kemudian dia dipecat dari perusahaannya di mana dia bekerja. 他的妻子过世不久以后，他也被从他的公司里也被开除了。 Dan ini menambah luka di dalam hidupnya. 这加上了他心里面的创伤， Sehingga Ovi menjadi seorang yang terpisah dari kasih dan pengharapan. 使他成为一个与爱和盼望隔绝的一个人。 Sehingga ketika dia merasa bahwa hidupnya itu tidak berarti lagi, maka dia berusaha untuk melakukan tindakan bunuh diri. 当他觉得他的生活已经没有意义了，他使劲的要去自杀。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， di dalam situasi di mana Ovi itu hidupnya tidak berarti, 在 OV 的生活，在他觉得没有意义的时候， mungkin di saat ini juga kita merasa bahwa hidup kita pun juga seringkali atau kadangkala merasa tidak berarti. 有可能我们自己在我们的生活当中，有时候也会觉得没有意义。 Kita mungkin banyak mengalami kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan, 可能我们要经历很多困难，还有挣扎。 dan di dalam segala pengalaman-pengalaman masalah yang menghampiri hidup kita itu menjadi luka yang sulit untuk disembuhkan. 甚至我们经过的那些经历，使我们也心里有了创伤。 Oleh sebab itu manusia berusaha di dalam hidupnya bagaimana dia mengejar sebuah pencapaian demi pencapaian supaya dia bisa diterima oleh banyak orang. 之所以人们都在努力的去追求各种各样的成就，使他可以被这世界接受。 Manusia terus berusaha untuk memperoleh sebuah pencapaian. 他们很努力的要去追求成就。 Maka saya mengambil sebuah contoh dari usaha manusia itu. 我举个例子，就是从人的努力， Dari usaha manusia, manusia berusaha untuk mencapai sebuah yang namanya prestasi yang tinggi itu. 人都努力要去追求那个成就。 Dia berusaha bekerja mati-matian. 他努力的工作， Dia belajar mati-matian supaya mencapai prestasi yang terbaik. 他努力的学习，为了去达到那个成就。 Bekerja membanting tulang supaya bisa menghidupi keluarga dan membiayai studi anak-anak dan lain sebagainya. 他天天的努力工作，为了要抚养家人， Sebuah prestasi yang bisa dibanggakan. 有一个可以为他可以让他骄傲的一个成就。 Maka manusia berusaha untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. 所以人都去努力去追求那个成就。 Dan ketika prestasi itu sudah dicapai, maka mereka berusaha untuk memelihara prestasi 当 tersebut. 他们达到了那个成就，然后他们又在努力的去保持那个成就。 Jikalau mereka tidak memelihara prestasi mereka atau tidak mempertahankannya, maka mereka mungkin akan disingkirkan oleh pihak yang lain. 如果他们没有努力的去保持那成就，有可能他们也会被别人拿掉他的成就。 Maka setelah kedua itu mereka capai, maka mereka merasa bahwa hidupnya menjadi berarti. 当他达到了这两者，他就开始觉得他的生活开始有意义了。 Ketika kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan sebuah pencapaian dan kita memelihara, mempertahankannya dan kita merasa hidup kita sangat berarti, 当我们达到了那个成就，我们也保持了它，然后我们也开始觉得我们的生活开始有意义的时候， maka di situ kita bisa diterima oleh banyak orang. 那就是在那时刻，我们可以被别人接受。 Maka di dalam segala usaha manusia yang kita kerjakan ini, 所以在我们的努力当中， pada akhirnya bisa saja membuat kita terjebak di dalam yang namanya sebuah kesombongan. 有可能最后我们也会进入一个境况，就是骄傲。 Kita sudah melakukan yang terbaik
我们已经做得最好了， maka kita pantas untuk mendapat sebuah penerimaan. 所以我们值得被接受。 Tetapi kalau seandainya kita tidak mendapatkan sebuah prestasi atau bahkan kita tidak bisa mempertahankan apa yang sudah kita lakukan itu, 但是如果我们不能达到那个我们想要的成就，或者不能保持这个成就， bisa saja kita mengalami yang namanya sebuah kegagalan, putus asa atau kekecewaan. 有可能我们也会失望、绝望。 Oleh sebab itu, di dalam usaha manusia yang begitu sulit untuk mendapatkan penerimaan dari banyak orang, 所以在人类很努力的要这么难的去得到别人的接受， bagaimana mungkin usaha manusia untuk bisa diterima oleh Allah? 那么怎么可能人的努力可以被神接受呢？ Bagaimana kita bisa layak untuk diperkenan oleh Tuhan dengan segala prestasi yang sudah kita capai? 我们怎么可能以我们那些成就可以讨神的喜悦呢？ Oleh sebab itulah Allah memahami betul apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan manusia itu. 所以神非常的理解人类所面对的那些挣扎。 Allah datang untuk membereskan segala pergumulan manusia tersebut. 神来是为了处理那些人类的挣扎， Tetapi permasalahannya adalah 但是问题是， dunia tidak akan pernah siap untuk menyambut dan menerima kehadiran Allah di dalam dunia ini. 世界从未能接待和接受神的到来。 Ini ada di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. 这有被记载在约翰福音的第1章11节。 Allah datang kepada milik kepunyaannya, 他到自己的地方来， tetapi milik kepunyaannya itu menolak dia. 自己的人倒不接待他。 Mereka merasa bahwa mereka mampu tanpa Tuhan. 他们觉得没有神，他们也可以。 Maka kalimat ini persis seperti apa yang ditulis oleh seorang novelis yang bernama C.S. Lewis. 这就是这句话就像正如那 C.S. Lewis 写的一个故事。 Dia mengatakan bahwa akan selalu ada musim dingin, tetapi tidak akan pernah ada Natal. 他写了一直都是冬天，却没有圣诞节。 Kalau saya mengatakan di dalam momen Natal ini, 如果在这圣诞的时刻，我们 akan selalu ada bulan Desember, tetapi kita tidak pernah menikmati apa yang namanya Natal. 一直会有12月份，但是我们从未去感受什么是圣诞。 Kita melewati bulan Desember, bulan Natal, tetapi kita tidak pernah menikmati apa itu artinya sebuah Natal yang begitu penting. 我们一直都在过这个12月份，但是我们曾没有去感受到什么是真正圣诞的意义。 Oleh sebab itu Allah berinkarnasi pada zaman yang tepat, sekalipun dunia itu di dalam kondisi yang paling tidak ideal. 之所以神道成肉身，在正确的时代和时候，虽然世界在不理想的境况里， Inilah anugerah Allah dan kasih Allah kepada dunia yang berdosa. 这就是神给这充满罪恶的世界的恩典， Kepada saudara dan saya. 也给弟兄姐妹和我。 Oleh sebab itu ketika Allah berinkarnasi, 之所以在神道成肉身的时候， seorang teolog yang bernama Philip Yancey dia mengatakan begini, 有一位神学家 Philip Yancey 这样的说： butuh keberanian bagi Allah untuk menanggalkan kekuasaan dan kemuliaan serta mengambil tempat baginya di antara manusia yang akan menyambutnya dengan campuran kesombongan dan skeptisisme. 神需要勇气来抛下特权和荣耀，并在人类中占有一席之地，以骄傲和怀疑之差的态度来接待他。 Ketika Allah berinkarnasi, maka Allah itu membutuhkan keberanian untuk menanggung rasa malu. 在神道成肉身的时候，他需要勇气的去承担羞耻， Dan keberanian bahkan untuk mengambil resiko turun ke dalam sebuah planet yang terkenal dengan kekerasannya. 甚至勇气冒险来到一个暴力的星球， Di antara ras yang terkenal menolak para nabinya, 到一个拒绝他先知的一个民族中。 Allah yang Maha Kuasa dengan sengaja menempatkan dirinya dalam keadaan yang memungkinkan bagi iblis untuk mencobainya. 全能的神故意的把他自己放在一个使魔鬼有机会试探他的一个境况， Setan dapat mengejeknya dan manusia dapat
menghina, dan dapat menampar wajahnya serta memakukan dirinya di atas kayu salib. 魔鬼可以的试探他、羞耻他，甚至卑鄙的人类可以打他的脸， Hal apa lagi yang lebih bodoh yang bisa dilakukan Tuhan? 甚至把他被钉在十字架上。神还能做出什么比这个更愚蠢的事呢？ Inilah keindahan yang dilakukan Allah ketika dia berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara kita. 这就是神在道成肉身的美处。 Maka inkarnasi Allah itu menjadi manusia, bukanlah Tuhan itu hanya sesaat menyelinap ke dalam kulit manusia. 神道成肉身，不是神一时的潜入在人类的皮下， Tetapi ketika Allah berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia, 但是当神道成肉身成为人子的时候， maka di dalam pemahaman teologi reform, maka kita perlu mengerti bahwa inkarnasi Yesus Kristus itu, bahwa dia adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. 所以在正规神学里的理解，耶稣基督道成肉身的意思就是他是完全的神，也是完全的人。 Dan di dalam dua natur ini merupakan satu pribadi yang tidak terpisahkan. 所以在这二性里，他是不能被分隔的。 Kedua natur ini tanpa percampuran, tanpa perubahan, pembagian ataupun pemisahan. 这二性里没有混淆，没有变化，也不能被分隔。 Dan kedua natur ini bersatu tetapi tidak pernah bercampur, melainkan berfungsi di dalam harmoni yang sangat sempurna. 此二性合一，但不相混淆，反而在完美和和谐的当中起作用。 Maka ketika John Calvin dia menuliskan di dalam bukunya Institute of Christian Religion, di dalam bukunya yang kedua bab 12, 在约翰开尔文在《基督教要义》第2卷里，他写了。 di situ dia mengatakan bahwa Kristus harus menjadi manusia agar dapat menanggung hukuman atas dosa manusia. 基督必须变人子时，可以承担罪恶的惩罚。 Jika dia hanya Allah, dia tidak dapat menderita. 如果他只是神，他不能受苦； Tetapi dengan menjadi manusia, dia dapat menjadi pengantara yang sempurna. 但以他做人，使他可以成为完全的中保。 Oleh sebab itu ketika Yesus menjadi manusia, 所以当耶稣变人子的时候， maka dia adalah pengantara yang sempurna itu bagi kita. 所以他就是那个完整的中保。 Maka ketika kita belajar mengenai inkarnasi Kristus ketika dia datang ke dalam dunia ini, 所以我们要学习耶稣道成肉身到这世上。 kita bisa belajar bahwa inkarnasi Allah itu adalah Allah datang kepada kita. 我们可以学习到道成肉身就是神来到我们这里。 Kita tidak punya kemampuan dan kesanggupan untuk datang kepada Allah. 我们没有能力要去神那里， Tetapi dia yang datang menjadi daging itu. 但是是他道成肉身到这世上。 Inkarnasi Yesus Kristus adalah bukti paling nyata dari kasih Allah itu kepada kita. 耶稣道成肉身就是神给我们的爱的见证。 Jika Kristus tidak pernah dilahirkan ke dalam dunia, 如果耶稣没曾不被降生， maka kita tidak akan pernah dilahirkan kembali. 所以我们也没有重生。 Oleh sebab itulah Allah datang dan dia sangat peduli dan mengerti akan setiap pergumulan kita yang paling besar, yaitu dosa. 神就是来到这世上，因为他知道我们最大的挣扎就是罪恶， Kita tidak mungkin bisa membereskan dosa-dosa kita. 我们不可能会处理掉我们的罪， Tetapi hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Allah dan manusia yang sejati itu, dialah pengantara yang sempurna bagi kita. 但是通过耶稣基督是完全的神，也完全的人，他就来救我们。 Bagian yang kedua, ketika kita belajar mengenai inkarnasi Yesus Kristus, 第二点，当我们学习耶稣的道成肉身的时候， maka dia adalah sang penggenap daripada hukum Taurat. 他是律法的应验。 Di dalam ayat yang ke-17 yang tadi kita baca, 在我们读的第17节， jelas sekali disebutkan bahwa hukum Taurat itu diberikan melalui Musa, 在那里很清楚的写，律法本是借着摩西传的， yang menyatakan sebuah standar kesucian Allah. 那表示了神圣洁的
指标。 Tetapi kita tidak dapat melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. 但是我们不可能可以去完成那些法律。 Kita pasti akan selalu gagal dan gagal ketika kita melakukan hukum Taurat itu. 当我们在行律法的时候，我们都一直的失败。 Maka ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, 所以当耶稣道成肉身的时候， Dia adalah sang penggenap daripada hukum Taurat itu. 他就是律法的应验。 Maka dengan demikian ia menjadi anugerah Allah bagi manusia yang tidak mampu memenuhi standar hukum itu. 之所以他成为人不能达到律法指标的恩典， Allah menjadi manusia. 神变人子， Ini adalah inti daripada kasih Allah kepada manusia. 这就是神对人的爱的重点。 Melalui inkarnasi, 通过道成肉身， anugerah Allah yang sebelumnya yang tampaknya begitu abstrak sekali, yang tidak terlalu nyata itu. 神的恩典之前看来是抽象的、难以达到的， Sekarang hadir di tengah-tengah manusia dan dapat diterima oleh manusia. 现在可以到人类这里来，可以被人接受。 Kristus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, 耶稣到来不是要去掉律法， tetapi dialah yang menggenapinya. 但是他要应验它。 Yang ketiga yang dapat kita pelajari melalui inkarnasi Kristus. 第三点，我们可以学习的， Dia datang untuk menebus kita melalui penebusan yang sempurna melalui kayu salib. 他来为了要救赎我们，就是通过十字架的完全的救赎。 Maka ketika Allah datang ke dalam dunia, dia juga mempunyai satu misi daripada Bapa. 所以当耶稣来到这世上的时候，他带着一个天父的使命， Menebus dosa manusia melalui salib. 也就是通过十字架救赎人的罪。 Hanya melalui inkarnasi Yesus Kristus. 只通过道成肉身， Maka dia menjadi anak domba Allah yang dapat menghapus dosa manusia. 他就是神的羔羊，去除世人的罪。 Sebagai manusia, 作为人子， ia mewakili kita semua. 他代表我们每一位； Sebagai Allah, 作为神， ia menyediakan pengampunan yang sempurna. 他具有完全的救赎。 Dengan mati di atas kayu salib, 在十字架上， Yesus menjadi saluran kasih karunia yang menghubungkan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. 耶稣成为恩典的管道，连接罪人和与圣洁的神。 Maka di sini tidak ada satupun yang disebut dengan usaha manusia untuk mencapai Allah. 所以在这里没有一个是可以努力去到神那里的， Tetapi hanya karena karya Roh Kuduslah supaya kita diterima oleh Allah. 但只有圣灵的工作，我们可以被神接受。 Kalau tadi saya memaparkan mengenai bagan, mengenai usaha manusia 刚刚我给弟兄姐妹看，就是人类的努力 yang sedemikian rumit dan sedemikian rupa susahnya dan sulitnya. 有这么复杂、这么难的努力。 Tetapi ketika kita belajar melalui karya Roh Kudus bagi kita, 但是当我们学习圣灵的工作的时候， maka itu sangat berbeda 那 dengan 很不 usaha 一样， manusia. 跟人的努力很不一样。 Kita telah diterima oleh Dia, 我们被他接受了， bukan karena kita mampu dan karena kita hebat, 不是因为我们的能力， bukan karena kita kaya atau kita mempunyai prestasi yang dapat dibanggakan 不 oleh 是 Tuhan. 因为我们有成就，我们富有， Tetapi kita semata-mata orang yang tidak layak, tetapi kita tetap diterima dengan tangan terbuka oleh Kristus. 但是我们不配的，但是我们被耶稣来接受我们了。 Ketika kita diterima, kita adalah orang yang berdosa yang mendapatkan hadiah yang begitu luar biasa dari kasih Kristus. 我们是个罪人，当我们接受的时候，我们领了他多么美好的礼物。 Maka disitulah hidup kita menjadi berarti. 所以那时刻，我们的生活就开始有意义了。 Karena dari ketidaklayakan kita, kita menjadi berarti. 从不配到有意义， Maka ketika kita hidup kita dipelihara oleh Roh Kudus. 所以当我们的生活在圣灵的带领之下， Maka disitulah kita merespon akan kasih karunia Tuhan melalui hidup kita untuk mencapai sebuah prestasi. 所以我们可以反映神对我们的恩典，就是然后我们就达到成就了。 Prestasi itu bukan ditujukan kepada kita, 那成就不是我们自己的成就，
Tetapi prestasi itu digambarkan sebagai kemuliaan untuk Allah semata-mata. 但是那成就就是神的荣耀。 Jikalau kita diberikan kepintaran, 如果我们有智慧、聪明智慧， jikalau Tuhan memberikan talenta karunia yang begitu banyak, 所以神赐给我们很多的恩惠。 jikalau Tuhan memberikan kekayaan kepada kita, 如果神赐给我们很多的祝福， dan bahkan berbagai macam prestasi yang ada pada diri kita, 而我们可以达到在我们生活当中可以达到各种各样的成就， itu semata-mata karena anugerah Tuhan dan kita persembahkan seutuhnya bagi Dia. 那是因为神的恩典，而我们要把它献上给神。 Karena kita ingat bahwa kita adalah orang yang tadinya tidak layak, tapi kita diterima oleh Tuhan. 因为我们要记得，我们原来是不配的，但是神已经接受了我们。 Maka bagian ini tidak ada satupun atau sedikit pun untuk kita boleh menyombongkan diri. 所以在这一点，我们不可以一点都骄傲。 Kita makin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. 我们要在神的面前谦卑下来， Kita menjadi berkat bagi sesama kita. 我们要成为别人的 Kalau 祝福。 seandainya kita tidak mempunyai prestasi yang dapat dibanggakan sekalipun, 如果我们今天没有什么可以成就， maka di sini kita harus makin bergantung kepada karya Roh 那么 Kudus itu. 我们要越来越依靠圣灵的工作。 Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 之所以，主爱的弟兄姐妹， mari kita belajar mengingat bahwa ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, 所以我们要学习，当神道成肉身的时候， sesungguhnya Dia adalah saluran kasih karunia itu kepada kita. 其实他是那恩典的管道。 Bagaimana dengan hidup kita hari ini? 那我们今天的生活如何呢？ Ketika kita memahami tentang kasih karunia daripada Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, 当我们在理解了神道成肉身的恩典， apakah hidup kita pun juga boleh membagikan kasih kita itu kepada sesama kita? 那么我们的生活能不能把他的爱也传给别人？ Nah, saya mau melanjutkan mengenai kisah daripada Ovi ini. 我要继续说那个 OV 的故事。 Ovi yang tadinya hidupnya dengan penuh kemarahan dan perfeksionis, OV 是一个本来是一个爱发怒、追求完美的人。 nah suatu hari di dalam kompleks di mana dia tinggal ada tetangga barunya. 有一天，在他住的小区来了一个新的邻居， Tetangga baru itu bernama Parvane 那个新的邻居叫帕法内， dan dia mempunyai seorang suami yang bernama Patrick dan dia juga punya 2 orang putri. 她有一位丈夫叫 Patrick， 然后有2个女儿。 Parvane tetangga barunya ini adalah tetangga yang sangat excited, penuh semangat, ceria gitu ya. 这个帕法内，他新的邻居是一位充满活力、特别有爱心、特别好的一个人。 Tetapi bagi Ovi, Parvane ini justru menjadi sebuah masalah baru. 但是对 OV 来说，这个帕法内是一个问题。 Orang-orang di sekitarnya atau di kompleksnya itu justru adalah orang-orang yang menurut Ovi adalah orang-orang yang paling menyebalkan. 对 OV 来说，在他住小区里的那些邻居都是讨人厌的。 Ovi tidak mau diganggu. OV 不要被打扰， Tetapi tetangga-tetangganya itu seringkali meminta tolong kepada dia. 但是那些邻居都经常来求助， Tetapi dia selalu ingin menolak-menolak gitu. 但是他一直的在拒绝， Karena merasa bahwa hidupnya itu tidak berarti. 因为他觉得他的生活没有意义。 Berkali-kali dia berusaha untuk melakukan usaha tindakan bunuh diri tetapi selalu gagal. 很多次他想着去自杀，但是失败。 Tetapi berbeda dengan Parvane ini. 但是和这个巴法内有一些不一样， Sekalipun Ovi bersikap kasar kepadanya, 虽然 OV 一直的显出粗糙的态度， Parvane terus dengan sikap yang ramah dan membagikan kebaikan kepada Ovi. 但巴法内一直的良好、很好的去对待这个 OV。 Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Parvane ini mengubah cara pandang Ovi. 这巴法内所对 OV 做出的那些好事，改变了 OV 的看法。 Pada akhirnya dia mulai menemukan kembali rasa kepedulian kepada sesama. 然后他开始的有了那个关怀的心， Dan dia mulai sedikit demi sedikit memahami akan arti hidupnya. 然后他开始的一点点知道了他生活的意义。 Maka dia berusaha dari hari ke hari, sekalipun dia di dalam
rasa canggungnya dia untuk menolong sesama, 然后他每一天，虽然他很尴尬的要去帮助别人， tetapi dia belajar dari tetangganya itu Parvane yang begitu baik kepada dirinya. 但他向那个帕发内这么好的邻居学习。 Nah, melalui kisah novel ini, saya mau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 通过这个小说的故事，我想跟弟兄姐妹分享， bagaimana dengan hidup kita hari ini. 我们今天的生活怎样呢？ Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. 我们已经领受了神的恩典。 Mungkin kita mempunyai ada di sekitar kita orang-orang yang mungkin menyebalkan bagi kita. 有可能我们的周围的人是有些讨人厌的， Orang-orang yang sulit, orang-orang yang toksik di sekitar kita. 那个很难搞的人。 Tetapi apakah kehadiran kita itu bisa kita hadirkan seperti Parvane ini? 那么，但是我们的存在能不能像这个帕发内呢？ Sekalipun mungkin kita ditolak, 虽然我们被拒绝， sekalipun mungkin ada orang yang salah mengerti kepada kita, 虽然有人误解我们， apakah kita berani untuk membagikan kasih Kristus itu kepada sesama kita? 但是我们有没有勇气去分享神的爱呢？ Ketika orang di sekeliling kita itu bisa melihat ada Kristus yang hidup di dalam diri kita, 当周围的人可以看到基督活在我们的生命当中的时候， sehingga kita boleh memancarkan terang bagi dunia ini. 是我们可以散发出光给这个世界。 Kiranya di dalam momen Natal di tahun ini, 希望在这圣诞节的时刻， hidup kita sungguh-sungguh boleh dipakai oleh Tuhan. 我们的生命可以完全的被神使用。 Kita adalah orang-orang yang telah diterima oleh Tuhan. 我们已经被神接受的人， Dan biarlah kita pun juga belajar seperti Kristus yang merendahkan dirinya datang ke dalam dunia ini. 使我们也可以学习像基督谦卑下来到降到这世界， Dan membagikan hidupnya kepada banyak orang. 然后把他的生命分享给多人。 Demikian juga kita seharusnya bisa membagikan hidup kita kepada banyak orang. 所以我们也要把我们的生命分享给别人。 Kita minta kepada Tuhan biar Tuhan yang mematikan segala kesombongan kita. 我们求主来帮助我们消除我们的骄傲， Dan membuat kita makin menjadi rendah hati. 使我们越来越谦卑。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. 感谢主，今天我们已经听了你的话， Di dalam segala kesombongan kami, 在我们的骄傲里， dan bahkan di dalam pergumulan kami, 甚至在我们的挣扎中， mungkin juga orang-orang yang ada di sekitar kami 有可能我们周围的人， yang begitu sulit dan bahkan mungkin mereka adalah orang-orang yang toksik. 有可能他们都很难搞的人， Biarlah kami adalah orang-orang yang tetap memancarkan terang Kristus. 使我们可以一直的散发出基督的光。 Tuhan pakai kami 求主使用我们， menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, 成为你荣耀的工具， menjadi saluran berkat bagi sesama kami. 成为我们周围祝福的管道。 Karena kami tahu Engkau telah mengasihi kami sedemikian rupa, 因为我们知道你多么的爱我们， maka sudah seharusnya kami belajar seperti Kristus. 所以我们应该的向基督学习。 Terima kasih ya Tuhan, 感谢主， dengarlah seru doa kami 求你聆听我们的话， yang kami panjatkan hanya di祷告。 dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠耶稣基督的名， Amin. 我们祷告，阿门。